ada soalan uji minda kan? Okay, so kita semak dulu. Saya harap kamu dah buat. Okay, kita semak sekejap pagi ni. Cikgu, saya ada soalan lah cikgu. Apa Cikgu dia? yang soalan ada yang susah sikit. Sikit Apa yang susah tu? Yang soalan nombor 3 tu. Yang 3B. Yang Okay, tu nanti sekejap. dia... Yang ada banyak perpuluhan tu. Yang tu. Okay. So macam itulah cara dia. Okay, kita tengok dulu. Yang pertama. Negatif 1 per N. So diberulang sebanyak 6 kali. Betul? So kamu dapat negatif 1 per 6 dalam kurungan. Kemudian kuasa 6. Betul? Betul cikgu, betul. Alright, good. Okay, kemudian untuk soalan nombor 2. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendarapan berulang. Dia vice versa lah daripada soalan nombor 1. Okay, so soalan nombor 2A, negatif 3 kuasa 3. So kita tulis dalam bentuk pendarapan berulang. Kita dapat negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Sama tak dengan jawapan kamu? Sama cikgu. Alright, Sama good. cikgu. Tanda tik dekat jawapan kamu tu. Okey, kemudian yang B negatif 2.5 kuasa 4. So kita dapat 2.5 berulang sebanyak 4 kali, betul? Betul. Alright. Kemudian 2/3 kuasa 5. Okey. Kuasa 5 jadi pendarapan ni berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, betul? Betul. Okey. Last 2D, negatif 2, 1/4 kuasa 3. So, asas yang sama akan berulang sebanyak 3 kali. Negatif 2, 1/4 dalam kurungan. Okay, yang ni yang kedua dan yang ketiga. So, Cikgu, betul tak? kalau yang pemudahkan boleh juga ke atau tak boleh? Memudahkan maksudnya kamu tukarkan apa ni yang bawah tambah atas tu? Bawah tambah atas. Mana? Soalan nombor mana? Soalan mana? D. Nombor 2D. Okey. Maksudnya kamu tukarkan part negatif 1/4 ni kepada apa ni negatif 9/4 ke? Ya. Tak perlu. Sebab dia hanya nak suruh kamu tunjukkan, dia menguji kemahiran bagaimana daripada bentuk indeks yang diberi ni, bagaimana kamu nak tukar kepada pendarapan berulang. So kamu tak perlu nak tukar dia sebab kamu tidak mencari nilai. Kalau kamu mencari nilai, okey barulah kamu tukarkan. Okey. Dia sebab dia pada asas yang sama. Sekarang ni dia menguji kamu kemahiran, kamu kena tahu yang mana asas, yang mana ialah indeks dalam tata tanda indeks ni. Okey, so kamu kena guna asas yang sama. So kamu ulangkan dia sebanyak berapa bilangan kuasa dia. Okey, boleh? Bagus soalan. Boleh cikgu. Okey, good. Boleh. Okey, nombor 3. Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. 81 asas 3. So ni kamu tunjukkanlah 81 bagi 3. Ada orang nak masuk. 81 bagi 3. Okey. Sebab kita nak asas 3, so kita bagi 3. So 3 ni diulang sebanyak 4 kali. Maka balik bila kita tulis dalam asas ni, kita akan dapat 81 sama dengan 3 kuasa 4. Okey. Betul Saya salah satu cikgu. Okey. Kemudian yang nombor 3B. 0.00032 bahagi dengan asas 0.2. So bagi 0.2 tekanlah kalkulator. Dia ada keluar macam 3 nombor cikgu. Sorry sekejap. Okey, 3 nombor tu sebenarnya yang dibagi dalam kalkulator kamu tu dibagi dalam bentuk piawai, nombor piawai. Kalau kamu dapat dia nanti kita akan belajar dalam topik form 3, nanti kita akan belajar. Bila kamu dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. Betul? Betul cikgu. Bila kamu tekan Betul cikgu, kalkulator. betul. Okey, sebenarnya ni ialah bentuk piawai. Okey, kalau kita nak tukar kepada nombor,
Dia akan jadi kat sini negatif, okey, kat sini ialah negatif 3. Kamu perhatikan dekat sini kuasa negatif 3 ni. Okey, kita punya nombor ialah 16 ni, 1.6. Bila dia kuasa ni kalau kita tukarkan secara manual nanti saya tunjukkan gunakan kalkulator. Okey, ini di kuasa negatif 3. Jadi kuasa negatif tu, jadi kamu gerakkan ini 3 tempat. 1, 2, 3. Bermaksud titik perpuluhan tu kamu gantikan, pindahkan dia dekat sini. Okey. So yang ruang kosong tu yang ada curve kosong tu kan. Dekat situ kamu refill kan. Kamu penuhkan dia dengan kosong. So sebelum perpuluhan ialah kosong. So bila kita tulis jawapan kita akan dapat 0.0016. Okey. Kalau kamu tengok pula bila tekan kalkulator bahagi lagi 0.2, kamu akan dapat 8 darab 10 kuasa negatif 3. Betul? Betul. Alright. So sama juga. Guna konsep yang sama tadi. Kalau kita nak tukarkan kepada nombor daripada ni bentuk piawai. Bentuk piawai dia ada darab 10 kuasa. N maksudnya apa sajalah N tu. Alright. So sama juga nombor yang terlibat dekat sini ialah nombor 8. Kalau nombor 8 maksud perpuluhan dia dekat sebelah kanan sini. Sebab dia nombor bulat kan. Jadi kamu tengok sini kuasa negatif 3. Negatif. So kita reverse je. Okay. Kita reverse je berapa tempat? 3 tempat. 3. 1, 2, 3. Okey, jadi bermaksud titik perpuluhan dipindahkan dekat sini. So kita ada berapa ruang kosong yang kita nak isi kat situ? 3. 2. 2, 1, 2. 2. mana Dua, cukup dua. gigi? Gigi dia ada 2 je. Jadi kita letak 2 je lah. So jawapan dia ialah 0.08. Cikgu, Okay. 10 tu tak mana cikgu? 10 tu 10 letak mana? Tak, Ha. 10 tu kalau kamu tekan, dia macam dia 8 darab. Okey. Nanti kalau kita belajar indeks, 10 kuasa negatif 3 ni sebenarnya ialah 8, 10 kuasa 3 macam ni. Bermaksud dia ialah sebenarnya 8 bahagi 1000. Macam tu. Oh. Jadi sebab tu dapat 0.08. Cuma kita tukarkan kepada bentuk piawai. Dalam kalkulator kamu dibagi tu dalam bentuk piawai. Okey? Alright, nanti kan saya lepas kita habis yang ni kan saya tunjukkan guna kalkulator. Bagaimana kamu nak dapat direct daripada bentuk piawai ni kepada nombor. Alright? Okay, so tu jawapan dia bila kamu buat kaedah berulang, pembahagian berulang, pada asas yang dikehendaki kamu akan dapat 0.2 kuasa 5 jawapan dia. Okay. Alright, kemudian hitung nilai. Ni sama hitung nilai ni guna je lah kalkulator. 2.5 kuasa 3. Ada seorang PM saya, hari tu dia kata kalkulator dia tak ada yang simbol yang apa punca tu. Lepas tu saya dah tunjukkan, saya tak pasti dah dapat ke tidak agaknya tu. Saya rasa yang lain kalkulator tak ada masalah kot. So tekan kalkulator dapat 15.625, betul? Betul cikgu. Alright, then yang 4D, 4C, 4B, negatif 1/6 kuasa 4 dapat 1/1296. Betul. Alright. Cikgu. So saya nak kamu snap lah latihan ni sebagai bukti sebab cikgu-cikgu kamu nak isi kehadiran tu. Jadi inilah bukti yang kamu dah buat tugasan pada hari Selasa lepas. Okey. So hari ni kita continue dengan topik seterusnya. 1.2. Dah salin nota tak? Dah cikgu. Dah bagus. Okay, saya insert je. Sampai slide 8 So insyaAllah saya cuba cover tiga hukum. Dah ada berapa orang ni? 64. Dah dekat 8.5. 64. Alhamdulillah lah. Boleh lah. Okay. Okay.
Okey, kita tengok hukum indeks. Cikgu, latihan yang tadi tu nak buat pembetulan ke yang salah? Buatlah. Buat pembetulan. Okey. So, hari ini kamu akan belajar hukum indeks yang pertama, pendarapan nombor dalam bentuk indeks. Pendarapan. Pendarapan nombor dalam bentuk indeks. Okey. Sama ada yang punya asas yang sama ataupun nanti kita akan tengok pada asas yang berbeza. Okey, ingat bila saya sebut asas, saya sebut indeks, kamu dah kena tahu sebab itu adalah pengetahuan kamu dalam topik 1.1. Tata tanda indeks. Okey. Asas. Bila kita kata asas, yang ni ialah asas. 2. Betul? Indeks yang mana? Indeks yang 3 tu. 3. Indeks 3. Kemudian kamu tengok sini operasi darab. Sebab kita sekarang tengah belajar pendarapan nombor indeks. Okey, 2 ni ialah asas, 4 ni ialah indeks. So kalau kamu perhatikan, asas dia sama. Berlaku pendarapan pada indeks yang asas dia sama. Alright, kita tengok. Apa kita... Okey, kalau kita tengok, kita dah belajar sebelum ni bagaimana indeks tu kita tukar, tata tanda indeks ni kita tukar dalam bentuk pendarapan berulang. Kita nak buktikan ni. Okey, so 2 kuasa 3 kalau kita tulis dalam bentuk pendarapan berulang, dia ialah 2 darab 2 darab 2. Betul? Betul, cikgu. Okey. Betul, cikgu. Okey, kemudian kalau kita ada 2 kuasa 4 pula, kalau kita lakukan pendarapan berulang, dia akan dapat 2 darab 2 darab 2. Setuju? Setuju, cikgu. Okey. So sekarang 2 darab 2 darab 2 untuk tata tanda indeks yang pertama dan 2 darab 2 darab 2 darab 2 untuk tata tanda indeks yang kedua. Dia sama juga, kalau kita gabungkan, dia akan jadi 2 darab 2 darab 2. Yang ni yang pertama tadi, 2 kuasa 3. Kemudian yang ni ialah yang 2 kuasa 4. 1, 2, 3, 4. Betul? Okey, so kita tengok dia dah berulang sebanyak 7 kali. Maka kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 7. Sebab sebab asas yang sama, dia berulang sebanyak 7 kali. So kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 7. Okey. Kita teruskan dengan presentation saya. Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh, Alright, cikgu. good. Okey, so kita teruskan. Alhamdulillah. Okey, kita tengok 3 kuasa 2. Bila kita lakukan pendarapan berulang, kita dapat 3 darab 3. Betul? Betul. Okey, jadi kalau 3 kuasa 3, berapakah pendarapan berulang kita? 3. 3. 3. 3 darab 3. Okey, so kita ada 3. So bila kita gabungkan, kita akan tulis 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. So ada berapa bilangan dia berulang? 5. 5 5. kali. So kita dapat 3 kuasa 5. 5. So maksudnya dekat sini kalau kamu tengok, okey, 2 tambah 3 dekat sini jawapan dia ialah 5. 5. Bermaksud kalau kita tuliskan, kalau kita idea yang asal dia sebenarnya ialah proses dia sebenarnya ialah 2 tambah 3. Okey. So apa yang kita boleh simpulkan dekat sini kalau kita jumpa, kalau kita diuji dengan indeks yang berulang. Pendarapan bagi nombor indeks ni. Kita jumpa operasi pendarapan, operasi darab bagi indeks yang asas dia sama. So apa agaknya kesimpulan dekat sini? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Kita dah buat 2 latihan. Apa yang kamu boleh kaitkan dekat sini? Kalau kita jumpa asas yang sama, yang ni 3 kuasa 2, yang ni 3 kuasa 3. Basic dia mesti asas yang sama. Apa kita nak buat dengan indeks dia? Tambah. Yes. Tambah. Bagus. Kita kena tambah. So ingat, kamu mesti perhatikan mula-mula asas yang sama. Okey, macam ni 3 dan 3. Kemudian,
Bila asas yang sama, operasi pula ialah operasi darab. Maka apa yang kita perlu lakukan pada indeks dia ialah tambah. Okey, bagus. Tambah. So, secara generalisasi, formula dia ialah mana dia bilang ni? Mana pula saya punya ni? Okey. Okey. So, ini adalah formula dia. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. A ni apa? A ni ialah asas. Asas sama. Betul? Operasi apa? Betul. Operasi darab. So, apa yang kita lakukan pada indeks? Kita tambah. M tambah N. M tambah N. Okey, bagus. Alright, kita buat latihan. Kamu saling nota kan? Ada ruang kosong dekat situ kan? Ada cikgu. Ada, Okey, so cikgu. kita buat sama-sama. So, kita tengok kat sini. 3 kuasa 2 darab 3 darab 3 kuasa 4. So, asas dia yang mana? Dia 3. Yes, asas dia 3. Asas sama tak? Untuk ketiga-tiga Sama. tanda indeks? Sama. So, tadi Sama. konsep dia tadi apa? Bila asas sama, indeks kita Sama. tambah. Sama. Tambah. Okey. So, kita ada indeks dia yang pertama ialah apa? 2. 2. 3 kuasa Tambah. 2. Okey, yang ni 3. Tak ada apa-apa nombor ke atas tu. So, apakah sebenarnya nombor indeks apa ke atas tu? Kosong. Yes, Satu. bagus. 1. Sebab apa cikgu? 1. Sebab apa 1? Sebab apa dia kuasa 1? Ya. Bila satu dalam indeks, dalam nombor integer, bila dia kuasa 1, kita tak tulis dia sebagai kuasa 1. Dia sebenarnya asalnya dia memang ialah kuasa 1. Tapi kita tak tulis dia kuasa 1. Sama juga kalau dia perkali. Dalam perkali bagi satu pemboleh ubah. Katakan kita ada pemboleh ubah B. Kita tak tulis 1B pada jawapan. Pada penulisan kita akan tulis sebagai B saja. Dia seolah-olah kalau dalam bahasa Melayu, ayat dia kita refer kepada seorang pelajar. Katakan Ali pergi ke tandas. Kita tak kata seorang Ali pergi ke tandas. Macam tu. Dia punya apa ni? Lebih kurang dia punya maksudnya lah. Jadi kalau nombor tu solid, tu nombor bulat, bermaksud dia memang kuasa 1. Okey, kalau nombor tu kuasa kosong, apakah nilai dia sebenarnya kat sini? 3 Kosong. Cuba kamu tekan kalkulator. Tekan macam mana tu? Ada kalkulator tepi kamu? 1. Satu, cikgu. Satu. Jadi kamu kena ingat sebarang nombor yang kuasa dia kosong, semua nilai dia ialah 1. Faham? Wak Imah, kalau kamu ada cikgu. 6 cikgu. apa kita panggil kalau daun? Kalau kita Selai. selai, bagus. Selai daun. Kalau kita ada selai daun pun, kuasa kosong dia akan dapat 1. Itulah maksudnya saya nak bagi penekanan bahawa apa sahaja yang kuasa kosong nilai dia mesti 1. Tu kamu kena ingat. So kalau 3 kuasa 3, nilai dia 3 bermaksud dia ialah kuasa 1. Kalau 6, kuasa berapa? 6 saja nombor tu. Kuasa 1. Yes, bagus. So dekat sini kamu jangan skip pula. Kamu tengok kat sini tak ada, kamu pun tulis kosong. Salah lah. Sebab dekat sini sebenarnya nombor bulat ni ialah kuasa 1. Okey, kemudian tambah berapa? 4. 4. Alright, good. So apa jawapan kita? 3 kuasa 7. 3 kuasa 3 7. kuasa 7. 7. Alright, 7. bagus. Cemerlang. Alright. Boleh faham Ada yang tak faham? Boleh cikgu. Boleh, bagus. Faham cikgu. Okey, kita tengok pula yang B. Okey, so kita ada asas berapa? Negatif 0.4. Negatif 0.4. Okey, kita tengok sama semua. Negatif 0.4 bermaksud asas dia ialah negatif 0.4. Okey. Kemudian indeks yang pertama ialah 4. 4. Okey, kemudian operasi apa? Tambah. Yes. Darab. Ialah operasi Tambah. darab. So indeks tu kita nak buat apa?
Tambah. 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 4 tambah 3 tambah 1. 1. Bagus. So kita dapat apa? Negatif 0.4 8. 8 kuasa 8. Bagus. Alright. Faham setakat ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham, cikgu. Faham cikgu. Okay, good. Kemudian, okay, kita tengok pula bila dia ada perkali. Okay. Kalau kita tengok sini. Okay, kita tengok sebutan yang pertama. 4M kuasa 2. Yang mana asas? 4. 4M. Yang mana asas? Asas ialah M. 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 Asas dia ialah M. So, kamu perhatikan dekat situ ada kuasa dia. Sekejap Allah Akbar. Ini asas ialah M. Kemudian kamu tengok kat catatan di indeks yang kedua. Nampak? Asas dia apa? Dan yang kedua asas dia ialah M juga. Sebutan yang ketiga. Hello, dengar tak? Dengar cikgu. Okey. Kemudian sebutan yang ketiga, asas dia pun M. Okey, tapi apa yang nombor yang kat depan ni? Ni. Kita ada 4, kita ada 1/2, kita ada -3. Ini kita panggil apa ni? Kalau dalam sebutan matematik ni. Kita panggil apa? Kamu dah belajar masa form 1. Dalam satu sebutan matematik, kita boleh ada apa? Sebutan algebra kita ada apa? Kita ada pemboleh ubah. Contoh kita ada huruf N. Dan kalau ada nilai atau ada nombor sebelah ni, ini ialah apa? Sebahagian. No. Ini adalah pemboleh ubah. Ini ialah perkali. So dalam satu sebutan, kalau sebutan algebra kita boleh ada pemboleh ubah dan kita ada perkali. Jadi kat sini samalah pemboleh ubah kita ataupun asas kita ialah M, perkali dia ialah 4. Yang ni pula asas dia ialah M, perkali dia ialah 1/2. Yang ini asas dia ialah M, perkali dia ialah -3. Alright, so kalau dalam pendarapan berulang untuk indeks ni, kita kumpulkan perkali. Okay, so perkali kita yang pertama, kita ada 4. Kemudian operasi darab. Okay, perkali yang kedua ialah 1/2. Kemudian darab, kita ada -3. Okay, dah kan? Semua perkali saya dah tulis kan? Dah. Dah. Kemudian kita tulis pula asas dia. Asas dia lah apa tadi? M. M. Asas M. Lepas tu kamu tengok asas tu pun asas ni kan dia operasi darab kan? Jadi bila darab, indeks tu kita kena buat apa? Tambah. Kita Tambah. kena tambah. So yang Tambah. pertama kita ada indeks ni berapa? 2. 2. Tambah 3. 3. Tambah 4. 4. Bagus. So sekarang kita selesaikanlah. Kita selesaikan yang pertama ni, perkali ni. Okey, berapakah nilai perkali kita? 4 darab 1/2 darab -3. Berapa? -6. -6. Kamu boleh tekan terus kalkulator. 4 darab 1/2 darab -3. Ataupun kalau kamu nak buat congat nak selesaikan kat sini pun boleh. Ini 2. Ini 4, jadi 4 bagi 2, 2. So 2 darab 1, 2. Darab -3 ialah -6. Dan kita ada asas kita ialah M. Indeks kita berapa? Kuasa 9. 2 tambah 3, 5. 9. 5 tambah 4, 9. 9. So jawapan 9. kita ialah -6 M kuasa M 9. 9. Okey, boleh?
Insya Cikgu Allah. kalau cikgu. yang 1/2 tu, contoh kalau Ha. dia punya tukarlah, dia punya tu jadi macam pecahan, boleh tak cikgu? Pecahan tak wajar ke? Maksudnya 2, 1/2 apa nak 1/7. tukar pecahan tak wajar? Dia memang tak wajar. Dia pecah wajar. Oh. Ha. Nah, maksud saya kalau dalam soalan, contohlah kalau dia ada 2, 1 per 2 macam tu. So nanti nak kena tukar pecahan wajar ke apa cikgu? Boleh. Kalau kamu nak kira pada kertas kamu nak potong-potong dekat situ, nak buat jalan penyelesaian tu pada kertas kamu tukarlah pada nombor pecahan tak wajar. Tapi kalau kamu nak tekan kalkulator, tak payahlah, kamu just tekan je lah kalkulator nombor bercampur tu. Faham? Faham, Sebab cikgu. Faham cikgu, faham. ada pun pemakahan untuk macam mana kamu tunjukkan jalan kerja bagaimana kamu dapat negatif 6 ni, tak. Dia nakkan nilai negatif 6 tu. Macam mana kamu dapat negatif 6 tu terpulanglah pada kamu. Macam tu. Untuk dalam bab indeks ni. Untuk dalam bab lain, dia adalah jalan penyelesaian yang kamu kena tunjukkan. Faham tak? Okey? Faham. So dekat cikgu. sini tak terpulang. Faham, cikgu. Janji kamu kalau ada perkali, kamu kumpulkan perkali tu. Okey? Alright. So sama juga dengan yang ini. Okey, kita tengok. Oh, saya terskip satu. Astaghfirullahaladzim. Okey, so kita tengok. Daripada soalan yang ini, dapat kena pasti tak yang mana asas? Dapat. Apa dia? Dapat. Okey, sebutan yang pertama. Apa Why? asas kita? Why? Yang kedua? Why? Yang ketiga? Why? Itu asas yang sama. Asas yang sama dia berulang, so indeks kena tambah. Okey, Tambah. so first kali kita kena buat apa? Buat bracket. Negatif 1/2. Jadi 1/2. Apa yang kamu buat tu? Betul tu, tapi apa proses dia? Kumpulkan perkali. Yes, Bagus. bagus. Kumpulkan perkali. So kita ada negatif 1/2. Kemudian darab apa? 6. Negatif 6. Negatif 6. Kemudian 1. darab 3. 1/3. Bagus. Okey, kemudian nak darab berapa? Darab Y. Darab Darab Y. Y. Bagus. Kemudian 5 5 tambah 3 tambah tambah 4. 3 tambah 4. 5 tambah 3 tambah 4. Okey, so kita selesaikan yang perkali. Okey, apakah nilai perkali kita? 1. Betul dapat 1. Okey, saya selesaikan kat sini saya tak tekan kalkulator, saya selesaikan kat sini. Okey, ni dapat 2, ini potong. So negatif 1 darab negatif 1 ialah positif 1. So positif 1 darab 1 ialah 1. Bagus. So jawapan kita ialah 1. Kemudian kita ada asas kita ialah apa? Y. Betul? Y. Okey, indeks kita ialah apa? 12. 12. So adakah ni jawapan kita, jawapan akhir kita? Ya. Y kuasa 12. Yes, good. Siapa yang bagi jawapan tu? Dia ingat balik apa yang saya bagi tahu dia tadi. Bila kita ada satu boleh ubah, perkali dia 1, jawapan akhir kita kena tulis, kita kena hilangkan yang 1 tu. Ingat balik. Ali pergi ke tandas. Kita tak kata seorang Ali pergi ke tandas. Tak ada. Jadi kita tinggalkan, dia jadi apa? Y, jawapan final dia ialah Y kuasa 12. Bagus. Kamu kena mahir juga sebab kalau dalam pemakahan, kalau kamu bagi jawapan kalau kami bagi jawapan sampai sini saja, kamu tak dapat markah akhir. Markah akhir ni kamu tak dapat sebab kamu tak buat. Okey, kamu dapat setakat sini saja. Jadi markah jawapan dia akan muncul dekat sini. Bila kamu dah buang nombor 1 tu, ini jawapan akhir kamu, maka barulah kamu dapat markah untuk jawapan. Jalan kerja dapat. Yang ni ada markah. Cuma dekat bahagian jawapan tu. Maksudnya jawapan kamu incomplete. Tak lengkap. Okey. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh, good. cikgu. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, kita tengok pula pendarapan juga, tapi apabila ada asas yang berbeza. Asas yang berbeza. Okey. Kita tengok soalan, saya nak tengok ada tak pelajar yang boleh kaitkan dengan pengetahuan yang sebelum ni. Okey.
agak-agak kamu. Apa yang perlu kita buat? Bila kita ada contoh M kuasa 3 darab N kuasa 2, kita ada M kuasa 4 darab N kuasa 5. Ada berapa asas dekat sini? 2. Kita ada apa? Yang pertama, sebutan pertama M. kita ada M. M. Sebutan kedua kita ada N. N. Sebutan yang ketiga kita ada M. M. Dan yang keempat ialah kita ada N. Bermaksud ada 2 asas yang berbeza. So apa yang kita nak buat untuk kita nak memudahkan kita nak selesaikan soalan ni? Asingkan satu-satu. Yes, asas yang sama. bagus. Kita kumpulkan. Kita asingkan dengan mengumpulkan asas yang sama. So kita mulakan dengan apa? M kuasa 3. M dulu. Yes, M kuasa 3. Kita ambil merah. Tadi kita guna merah. Okey, M kuasa 3 Darab. darab M kuasa 4. M kuasa M 4. kuasa 4. Okey, kemudian darab N kuasa N 2. kuasa N 2. kuasa 2 darab Darab N N kuasa kuasa 5. N kuasa 5. Bagus. Alright. So, next. Next apa kita nak buat? Kita selesaikan M tu kot. M. Bagus. Kita selesaikan M dululah. Okey, kita selesaikan M dulu. Kita dapat M kuasa berapa? 7. Yang Tujuh. ialah 3 tambah Tambah 4. Betul? Kemudian yang asas N pula kita ada apa? N sama dengan 2 2 tambah tambah 5. So, Tujuh. jawapan kita ialah apa? M N kuasa kuasa 7. 7. N N kuasa tujuh. 7. N kuasa 7. Okey, kalau kamu perhatikan apabila dia dalam bentuk pen boleh ubah, dia bukan nombor, dia dalam bentuk huruf, kamu tak perlu lagi nak letak kat sini, nak letak tanda darab lagi. Kita boleh terus gabungkan macam tu je. Sebab kita tahu dalam sebutan algebra yang kita belajar masa kamu form 1, kamu jumpa ni. Contoh dalam sebutan algebra tu kamu jumpa A, B, C. Jumpa tak? Dalam satu sebutan? Jumpa. Okey, apa Jumpa. maksud ni? A, B, C ni. Apa maksud dia? Dia jumpa, Darab. dia ingat ke tak? Yes, dia sebenarnya asalnya ialah A darab B darab C. Macam tu. Sebab tu ni bila kita tulis dalam bentuk macam ni. So bila kita ada tata tanda indeks yang mana asas dia ialah huruf, maka bila kita permudahkan kat sini kita dah tak ada dah tanda darab tu. Okey, boleh? Tu kamu kena ingat lah tu. Alright, good. Kemudian kita pergi pada huruf nombor pula. Yang sebelah sini. Okey, ada berapa asas? 2. 2 juga. Dua. Kita ada apa? 5 Apa kita nak buat? lima Apa kita dengan nak buat 9. sekarang ni? asingkan. Yes. Kumpulkan. Kita kumpulkan asas 5. So kita ada 5 kuasa 4 darab 5 kuasa Lima. berapa ni? 1. Bagus. Okey, kemudian kita ada apa pula? Asas yang kedua kita ada apa? 9 kuasa 3. 9 kuasa 9 kuasa 3 darab 9 Kuasa kuasa 2. 2. dan kuasa 2. Okey. So, bila asas yang sama, apa perlu kita buat dengan indeks? Tambah. Tambah. Jadi kita ada 5. Kita tulis dulu Kuasa. asas. Kemudian kita buat kuasa 4 tambah 1. Okey. Suka saya nak ingatkan, saya tak nak kamu kadang-kadang bila dah main, dia nak cepat, dia letak aja tambah tu kat sini. Ada juga pelajar yang macam tu. Elakkan tengok saya buat satu per satu. Biar jalan kerja tu banyak tapi kamu follow betul-betul. Supaya benda tu mahir melekat dalam kepala kamu. Jangan nak skip-skip. Okey? Alright, tapi kalau yang pelajar yang memang dah biasa buat selalu banyak buat latihan, dia boleh terus direct dia tambah. 4 tambah 1, dia boleh terus tulis sini 5. Tapi kat sini janganlah kamu buat tanda tambah sebab dalam tata tanda matematik, dalam penyataan matematik tu dia jadi salah konsep kat situ. Alright. Boleh faham tak? Okey, Boleh, untuk cikgu. penerangan Boleh, saya cikgu. tulis kat sini supaya semua ingat. Nanti saya nak screenshot masuk dalam grup untuk yang tak dapat hadir. Okey, kemudian yang kedua pula asasnya kita ada 9. Indeks dia 9. apa? 3 tambah 2. tambah 2 tambah 2. So apa jawapan kita?
5 kuasa 5 kuasa 5. 5. Kuasa 5. Darab 9 kuasa 5. Okey, kalau nombor, boleh ke kita buat macam ni? Tak. Tu beza dia nombor dan huruf. Kalau huruf kat sini tak perlu letak simbol darab. Tapi kalau nombor dan nombor, bermaksud kat Kena sini letak. kamu kena letak. 9 kuasa 5. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, good. Boleh. Okey. So kita dah tahu, kita dah tahu tadi yang bahawa kalau kalau darab kita akan tambah indeks. So dia akan opposite. Dia akan berlawanan dengan pembahagian nombor indeks pula. Okey. Kalau bahagi, kita ada contoh 4 bahagi 5, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Adakah asas dia sama? Sama. Okey, bagus. Sama. Asas sama. So kalau kita tulis Cikgu nge-lag. Cikgu. Hai. Cikgu. Gone. Cikgu. Kena hack kot. Ni cikgu slow kot. Ya kot. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Salam, boleh cikgu. Boleh. Sementara cikgu Hamiza lainnya problem, you all tunggu lagi 5 minit. Kalau 5 minit cikgu Hamiza tak Boleh. masuk, you all masuk dalam kelas masing-masing. Jelas tak arahan cikgu? Jelas. Tunggu lagi 5 minit jangan left tau. 5 minit lagi. Mungkin line ada Okay. problem. tiba-tiba dia dah okey. hilang. Tiba-tiba Okey, dia dah dah ada, hilang. Macam Okey. terus. Sorry. Okey, mana tadi saya punya bahan kejap Patutlah saya kata, apa pasal tiba-tiba dah senyap aja. Rupanya saya yang tersenyap kat sini. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh cikgu. Okey, good. Boleh. Kita tengok. Nge-lag balik cikgu. Mengelik balik cikgu. Allah Akbar. Baiklah. Cikgu. Cikgu no hotspot. Jauh. Jauh. Jauh lah Oh sangat. Okey. Sorry. Dengar tak suara saya? Saya terpaksa guna ni. Dengar. Dengar cikgu. Sorry, ada problem sikit okey. So kita tengok sementara saya tengah ni. Jangan saya punya ni kena hack pula sudah. Macam ada cikgu hari kena keluar sedikit. Dia tiba-tiba dia macam dah terkeluar pula. Sebab saya Dia- masih lagi pada handphone sekejap Okey, so kalau kita tengok dekat situ tadi, okey nanti Cikgu. Ya. Tak ada. tak ada gambar. Jadi cikgu dah stop. Ya, Cikgu tak ada. kejap. Okey. Tak apa, kamu tengok dulu nota kamu tu sementara saya tengah onkan benda ni. Okey. 4 kuasa 5 bagi 4 kuasa 2. Tengok dalam buku nota kamu, betul? Betul. Okey. So dekat Betul. situ kalau kita buat pendarapan berulang, kita akan dapat 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4. Kemudian dalam bentuk pecahan bahagi bawah tu 4 bahagi 2. Betul? Okey, jadi kalau sebelum ni kita dah belajar, sebenarnya kita dah belajar dah. Jadi kalau kita tengok nombor yang sama sebelah atas dan sebelah bawah tu,
kalau dalam kaedah apa kita bahagi masa kamu sekolah rendah dulu. Kan kita guna nombor tu. Betul tak? Betul. Betul cikgu. Jadi kita pun Betul cikgu. pemudahkanlah. Kita potong nilai yang atas tu. Sekejap, Jadi kita simplifykanlah dengan kita, kita ada kat sini, bawah ni ada 2. Kenapa dia berdouble? Jawapan saya double ke? Dengar suara saya okey tak? Dengar cikgu. Okey. Jelas. Cikgu off mic. Cikgu kena Cikgu. add ke? Cikgu off mic. Okey, dengar. Dengar. Banyak betul lah cabaran kita hari ni. Cikgu kat luar Okey. cikgu Tak, saya kat sekolah ni. okey. Dah gambar apa pula yang keluar. Tak, Cikgu tak boleh Okey. ulang balik cikgu penjelasan. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, cikgu. saya ulang balik. Dengar. Okey. So sekarang kita ada baki kita setelah kita potong kat sini, iaitu kita simplify, kita dapat baki kita ialah 4 darab 4 darab 4. Kita ada berapa kali berulang 4 ni? 3 kan? Jadi sebab tu kat sini jawapan dia ialah 4 kuasa 3. Jadi kalau kamu perhatikan dekat sini, kamu tengok bila asas yang sama, operasi pula ialah operasi bahagi. Indeks yang pertama kita ada 5, indeks yang kedua kita ada 2, kemudian jawapan kita ialah 3. Bermaksud dekat situ ada operasi apa kat situ? Kat situ. Tolak. Yes. Jadi kat sini kita akan tengok 5 tolak 2 ni dapatlah kuasa dia ialah 3. Bermaksud dia opposite dengan formula pendarapan tadi. Jadi kalau kamu jumpa operasi bahagi untuk indeks yang asas dia sama, maka indeks tu kita kena tolak. Okey, boleh? So kita tengok kita cuba yang ni. Kita ada 2 kuasa 6. So pendarapan berulang dia sebanyak 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, banyak 6 kali lah. Lepas tu kita potongkan dekat sini. So bagi dia lah 2 kuasa 4. Okey, cuba kalau kita direct saja guna ikut formula. Apa yang boleh kita tulis kat sini? 2 kuasa 6 bermaksud indeks yang pertama ialah 6. Kemudian sebab dia bahagi maka indeks kena tolak. Kuasa kat sini ialah 2. Indeks kat sini ialah 2. So kita akan dapat apa kat sini? 2 kuasa? 2 kuasa berapa? Kuasa 4. Yes, 4. bagus. 2 kuasa 4. Alright. So kita Yes. tengok. So kita tengok pula ya. Okey, kita buat latihan. Okey, perhatikan pada soalan yang pertama. Kita ada asas apa? 3. Yes, Negatif 3. negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. So kita tulis negatif 3. Kuasa berapa? 4. 4. Kuasa 4. Kemudian indeks tu kita kena buat apa? Tolak. Sebab sini Tolak. operasi bahagi. So Tolak. indeks kena tolak. Bagus. So 4 tolak 2 tolak. Ni berapa kat sini? 1. Yes, Satu. bagus. 1. So apa jawapan kita? Negatif 3 kuasa berapa? 4 tolak 2 berapa? 1. 1. 1. 4 tolak 2, cikgu. 2 tolak 1, 1. So jawapan ialah 1. Okey. Ingat balik, adakah yang ini jawapan kita kalau kita nak tulis sebagai final answer kita? Tak. Tak. Apa dia jawapan kita? Negatif 3. Negatif 3. Yes, negatif 3 sahaja. Tak perlu tulis kuasa 1. Sebab sebarang nombor yang kuasa 1 kita tak tulis kuasa 1 dia. Okey, boleh? Alright. So kita Boleh. tengok pula contoh yang kedua. Kita ada M kuasa 4, N kuasa 3, darab bahagi M kuasa 2 darab N. Okey, kamu tengok kat sini. Macam mana kita nak tulis ni? Dalam satu sebutan kita ada 2 asas. Asingkan. Macam ni kita nak asingkan. Kamu tengok bahagi. Kita ada M. Kat
Kat sini ialah kuasa 4. Okey, bahagi M kuasa 2. Ini kalau kita asingkan Kalau kita asingkan, saya tunjukkan dulu. Okey. M kuasa, ya Allah baru dia nak masuk ni. M kuasa 2. M dan N tu ialah operasi apa? M dan N kat sini. Ini operasi apa kat tengah ni? Bahagi. Oh. Darab. Tambah. Ingat balik tadi kita tunjuk kat sini, yang atas sini. Kenapa kita tak tulis? Sebab dia operasi darab. Operasi. Jadi dekat sini sebenarnya huruf M dan N ni adalah operasi darab. Jadi dekat sini sebenarnya darab untuk N. N kuasa 3 bahagi N kuasa 1. yes, N N kuasa kuasa 1. Okey, ini kalau kita asingkan. Kalau kita asingkan. Alright. Tapi kita dah tahu kalau kita buat dalam bentuk bahagi pecahan pun, kalau kita buat dalam bentuk bahagi macam ni pun, kalau asas yang sama, apa tadi kita punya kesimpulan kita? Kalau asas yang sama dan operasi dia ialah bahagi, apa kita nak buat dengan indeks tu? Tolak. Tolak. So kita boleh tulis kat sini M kuasa berapa? 4 tolak 2. 4 tolak 2. Kemudian darab. Kita ada apa? N 3 tolak 1. Tolak N 3 tolak 1. 3 tolak 1. Bagus. Kita ada 3. Mana sini? 3 tolak 1. So apa jawapan kita? M kuasa 2 dah Kuasa M 2. Lepas tu? N kuasa N 2. kuasa 2. N kuasa Kuasa 2. bagus. M kuasa 2, N kuasa 2. Okey, boleh?